Baik. Bila kita bermain tentang kewujudan, yang ini bagi orang-orang tua hadut depan saya. Kalau sensitif kataan tua, orang-orang lama. Orang-orang lama depan saya yang sudah terbiasa dengan sistem pendidikan tradisional. Kita dulu dah. Kita biasa memondok. Banyak, kalau tempat saya di Kelantan banyak pondok. Kedah pun banyak pondok. Negeri lain pun ada pondok-pondok dia, pondok-pondok tertentu. Biasa kalau kita belajar di pondok dulu, bahagian akidah ataupun tauhid, dia selalu sinonim dengan pengajian dan pembelajaran sifat 20. Kalau ada orang nak bangkang kata sifat 20 bid'ah, kumpilah bid'ahnya. Sifat 20. Sifat pertama yang kita belajar sifat apa? Sifat wujud. Baik. Sifat wujud. Bila sebut sifat wujud, ada perbahasan ulama. Bila kita memegang aliran Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi, betul. Bila berbahas tentang kalimah wujud, kita tengok apa kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari kata ain maujud itu merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ain maujud ialah zat Allah, dan maujud itu diambil sebagai amrun i'tibari, iaitu satu perkara yang diiktibarkan. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Amrun i'tibari. Tengok pandangan kedua Imam Fakhruddin Ar-Razi gabungan dengan pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia mengatakan bahawa ain maujud itu bukanlah zat dan bukanlah selainnya, tetapi dia hanya bersifat haliyah, untuk menceritakan tentang keberadaan hal tersebut. Jadi ada perbezaan. Sekarang ni bila kita sebut tentang wujud, hari ni orang memperlekehkan ilmu sifat 20 ni. Mereka ingat belajar sifat 20 ni senang. Okey, yang pertama sifat apa? Senangnya sifat wujud. Apa tu wujud? Wujud tu wujud. Wujud tu ada. Okey, pindah ke sifat yang kedua, bapa ataupun kidam ataupun apa seterusnya. Lagu tu kan memahami sifat wujud Allah. Lagu tu kan? Baik. Sebenarnya ambil kalimah wujud ni wujud apa? Jangan kata saya nak mengajak orang tua di sini dak ni. Saya nak ulang balik. Bila orang memperkatakan tentang isu kewujudan dan keberadaan. Wujud sekarang yang kita bincang ini ialah zat atau sifat. Wujud yang kita duk bincang sifat 20 ni zat ke sifat? Nama lagi sifat 20. Jadi satu yang disifatkan pada zat Allah, sesuatu yang disandarkan pada zat Allah, sesuatu yang dinisbahkan pada zat Allah. Kita bukan nak menafikan zat tu sememangnya ada. Tapi kalimah wujud pada pembelajaran sifat tu, sebenarnya wujud sendiri tu ada ke tak ada? Bukan makna dia wujud tu ada, wujud tu wujud. Wujud tu sendiri ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Sudahlah. Bukan tasawuf ni. Ni hak kira tauhid sifat 20 hak rendah-rendah lagi ni. Baik. Contoh nak bagi senang faham. Saya pergi rumah Tok Imam mana Tok Imam? Ni. Saya pergi rumah Tok Imam. Kebetulan tu imam tak ada. Saya pun duduk tengok ke jendela, tengok ke pintu, tak nampak bayang, tak nampak kelibat, tak nampak zat, tak nampak batang tubuh. Tiba-tiba keluarlah isteri Tok Imam. Jadi saya pun tanya, Tok Imam ada ke tak ada? Tengok soalan tadi, Tok Imam ada ke tak ada? Baik, kita bayangkan isteri Tok Imam faham benar permasalahan ni. Dia pun tanya saya balik, Ustaz nak ke Tok Imam ke, nak ke ada ke, nak ke tak ada? Kita tanya Tok Imam ada ke tak ada? Dia tanya Ustaz nak ke Tok Imam ke, nak ke ada ke, nak ke tak ada? Hakikatnya kita pergi nak ke siapa?
nak ke tok imam, nak kepada tok imam, tetapi kenapa perlu keluar ada atau tak ada? Sebab persoalan ada atau tak ada keluar, tok imam ada ke tak ada tok Umar? Sebab tok imam tak ada lah baru keluar isu wujud atau tak wujud, ada atau tak ada. Sekiranya hak keluar tu memang tok imam, logik atau tidak persoalan macam ni muncul, tok imam hak muncul. Tok imam ada ke tak ada? Perlu tak soalan tu keluar? Persoalan wujud dengan tak wujud, ada dengan tak ada, tak perlu diperbahaskan lagi. Sebab zat dia duduk depan kita. Jadi sekarang zat Allah, zat yang nampak atau tak nampak, yang boleh dilihat atau tak boleh dilihat. Bila tak boleh, untuk mengesahkan juga kewujudan, keberadaan zat Allah, maka datanglah kalimah wujud tadi disifatkan pada zat. Zat confirm ada tu zat dia. Tapi bila kata tok imam ada, adanya duduk di mana? Adanya duduk di mana? Tu bawa keluar seketui ada. Faham tak maksud saya ni? Ke pening ni. Ke pening. Zat tu zat lah. Wujud tu wujud. Wujud tu wujud tu. Wujud tu duduk di mana? Wujud tu duduk di mana? Nak bagi senang faham lagi, kita pi dalam lagi contoh. Ni bukan eskatologi ni. Ni hal lain, tak apalah. Okey, contoh. Bila pada sejak azali dulu Allah dengan zat yang tersendiri berdiri dengan sendirinya, bayangkan waktu tu dia tak menciptakan apa-apa makhluk. Dia tak menciptakan apa-apa bahasa, tak menciptakan apa-apa suara, tak menciptakan apa-apa bunyi. Ada tak wujud? Kalimah wujud pun tak ada lagi. Perkataan wujud pun tak ada. Suara yang orang sebut wujud pun tak ada. Berdiri dengan sendirian. Siapa ada tu? Zat Allah. Sebenarnya wujud tu datang kemudian ke lagu mana? Suara tak buat lagi, bunyi tak buat lagi. Dia dengan zat yang tersendiri. Jadi bila dia menyatakan ketuhanan dia, tapi kita tak boleh tengok, maka ambil wujud tadi dinisbahkan atas zat Allah untuk mengesahkan dia tu sememangnya ada walau kita tak nampak tengok. Pening ni. Nampak sudahlah. Okey, nak faham mudah lagi. Angin, okey? Angin. Kita pasang kipas, rasa tak deruan angin? Kita rasa deruan angin. Dan kita tahu hak kita rasa tu angin. Kita rasa tu angin. Kita tanya, angin wujud ke tak? Angin wujud ke tak? Ya, angin wujud. Angin tu dia cuba tunjuk wujud tu. Wujud angin. Wujud angin nak mari kat mana? Adakah wujud tu dinisbahkan atau wujud tu sendiri wujud hal lain pula? Angin tu satu hal. Wujud tu, kalimah wujud, perkataan wujud tu dinisbahkan atas angin atau dia tu sendiri satu benda yang lain? Pening dah pula dah. Tak payahlah kita tajuk lain sebenarnya. Kita bahas lain. Dah tengok pening lah. Okey. Faham lah? Kau tak faham lagi ni? Tak apalah, biarlah itulah. Yang pentingnya bukan kita nak menafikan zat tu. Kita nak tengok sama ada kalimah wujud tu benar-benar ada atau sesuatu benda yang disifatkan atau dinisbahkan kepada Allah semata-mata. Zat tu memang wujud. Zat tu atas nama zat. Tak payahlah, takut pening. Saya cuba dah nak berendah tapi tak boleh juga. Hak saya boleh berendah kursi ni lah. Okey, tak apalah. Kembali. Sekarang ni bila kita nak menyatakan Tuhan tak wujud dengan alasan sebab kita tak boleh nak tengok bentuk jinsim, material dan bentuk, adakah dia berbalik? Contoh perkataan, saya rasa Tuhan ni tak wujud lah sebab saya tak boleh nak tengok muka dia, sebab saya tak boleh nak tengok rupa dia, sebab saya tak boleh nak tengok jisim dia, sebab saya tak boleh nak tengok bentuk dia. Berbalik atau tidak mengeluarkan perkataan macam ni untuk menafikan keberadaan dan kewujudan Tuhan?
Berbaloi atau tidak? Tak berbaloi bagi kita yang memahami. Tapi bagi mereka, mereka rasa berbaloi untuk minta pembuktian. Dan bila ini minta dibuktikan, kita akan jadi apa? Akan jadi susah. Sebab memang tak boleh dibuktikan bentuk tu, tak boleh dibuktikan rupa tu, tak boleh dibuktikan keberadaan tu. Sebab itulah dalam Islam, inilah yang dipanggil keimanan. Inilah yang dipanggil keimanan, percaya dengan hal-hal yang bersifat ghaibiyah. Allah ghaib, malaikat ghaib, qada ghaib, hari kiamat ghaib. Jadi kita percaya ke tak percaya benda tu? Kita percaya walaupun tak nampak, itulah dinamakan keimanan. Tapi bila diminta akan pembuktian secara logik, secara saintifik, secara jelas, boleh tak? Boleh tak? Saya nak tengoklah malaikat ustaz, cuba tunjuk. Tak boleh. Saya nak tengoklah suasana huru-hara kiamat lagu mana, cuba screenkan ke, cuba tunjukkan ke. Tak boleh. Saya nak tengoklah takdir saya esok dia tulis apa. Kalau accident saya tak keluar rumah, contoh. Tak boleh. Tapi bila diminta pembuktian, kita akan tersekat di sini. Tetapi kewujudan Allah boleh dirasai atau tak boleh? Hatu boleh. Tapi walaupun kita kata boleh, penerimaan untuk mereka masih terlalu sukar. Sebab mereka nak seketui. Hatu yang jadi payah. Mereka nak seketui, mereka nak biar boleh tengok, biar jelas. Oh ni aku percaya dah. Ni sungguh dah. Baik. Sekarang ni bila bermain dengan kewujudan Tuhan ataupun kita nak menafikan dia balik, kita cuma boleh mengandaikan persoalan-persoalan seperti ini. Kalaulah Allah tu tak ada, Allah tu tak wujud, siapa yang cipta kita? Siapa yang cipta kita? Dah, kalau kita tanya balik dia, okey, hang sekarang tak mau percaya Allah ada, siapa yang buat kita? Takkan kita ada dengan sendiri, tak logik. Sekarang material apa yang menghasilkan kita? Contoh, kalau bukan pencipta yang nama dia Tuhan, bukan pencipta yang nama dia Allah, kalau kamu kata kita ni terhasil daripada jenis batu batan, tunjuk pada kita jenis batu batan mana yang menghasilkan manusia pertama, kita nak pergi ambil, kita nak pergi simpan. Nak suruh tunggu berapa lama biar keluar seorang bayi ataupun budak seorang. Kalau kata kok batu tu lah. Okey, dia keluar kok pokok. Jenis pokok mana? Nama pokok apa? Kayu apa? Kita nak pergi tebang sebatang, nak simpan, nak suruh kami tunggu berapa lama biar keluar seorang bayi daripada batang pokok. Dah juga. Ataupun dia terhasil jenis tanah-tanah tertentu. Biar kami pergi ambil tanah-tanah tu, kumpul-kumpul, simpan beberapa lama biar keluar seorang budak. Tak keluar juga. Jadi mari ikut mana? Mari ikut mana? Ni bukan saya soal tuan-tuan, kita soal dia balik. Agak-agak dia nak jawab, mari ikut mana? Ada yang jawab, dia kata ada roh bagi alam semesta ni yang dikenali sebagai ibu roh, ibu segala roh. Jadi kita ni terhasil daripada roh-roh tersebutlah. Jadi mungkin dia sebut demikian, tapi bagi pemahaman kita, kalau ibu segala roh tu dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke mana? Agak-agak dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke tempat yang sama juga. Cuma mungkin konsep dia faham lain dan penamaan dia lain atau penjenamaan dia lain. Jadi kalau demikian, kita tak mampu untuk membuktikan, kita boleh tanya dia balik. Aku tak percaya yang kamu cakap tentang ibu roh tu. Cuba tunjuk kat aku ibu roh tu. Sama macam dia minta nak tengok Allah. Agak-agak dia boleh tunjuk tak ibu roh tu kat mana? Sama, kalau kamu tak mampu nak buktikan kami tentang keberadaan, kewujudan dan hal sebenar rupa ibu roh tu, kami pun tak percaya. Kami pun tak percaya. Baik, ada teori
yang diasaskan oleh Charles Darwin yang mengatakan manusia terjadi daripada beruk. Teori evolusi. Manusia maksudnya beruk berevolusi jadi manusia. Siapa yang menerima teori ini? Siapa yang menerima pakai teori ini, angkat tangan. Baik. Satu perkara yang kita tolak ialah kalau manusia ni berevolusi daripada asalnya beruk, kenapa beruk tak pupus-pupus? Dah mari beruk seorang jadi orang, mari beruk jadi orang, mari beruk jadi orang, beruk duk ada lagi. Patutnya apa? Patutnya tak ada lah, orang tu makin ramai. Hak beranak tu satu hal dah, lepas tu hak beruk jadi orang pun ada lagi. Masalah beruk tak pupus-pupus, tapi beruk beranak tetap keluar. Beruk. Takkanlah zaman dulu je beruk tu rasa teringin nak jadi orang. Beruk zaman lani tak teringin nak jadi orang. Maksudnya teori ni macam apa? Teori ni seolah-olah nak menafikan bahawa kita ni datang daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalau dia nak menafikan tu ikut dia, tapi kita tetap nak mengakui kita ni baka dan keturunan Nabi Adam. Kalau dia sendiri nak mengiyakan bahawa dia keturunan kawan tu, ikut dia lah. Tu hal dia.